Baik, kita sambung untuk sifat-sifat ketaksamaan. Kita tengok sifat yang pertama di sini. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau nombor negatif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Contoh, kita ada ketaksamaan 2 kurang daripada 6. Ini ketaksamaan yang ada, dan apabila kita nak tambah atau tolak, contoh kamu nak tambah dengan nombor positif macam ni, ataupun 2 kurang daripada 6 ni kamu nak tolak dengan nombor positif, dia punya simbol ketaksamaan tak berubah. Tengok contoh yang pertama. Contoh pertama, 2 kurang daripada 6. Saya tambah, kita tambah nombor positif, tambah 3. Tambah nombor positif, tambah 3 pada 2 dan tambah 3 pada nombor 6. Simbol ketaksamaan masih sama dan awak dapat jawapan 5 kurang daripada 9. Apabila kamu tambah 3 pada sebelah kiri, sebelah kanan pun kena tambah 3. Tak boleh kata sebelah kiri tambah 3, sebelah kanan tak tambah 3. Dia kena dua-dua belah pun kena sama. Operasi sama, contoh tambah-tambah, nombor pun kena sama. Contoh kedua, apabila kita ada 2 kurang daripada 6 dan saya nak tolak nombor positif, tolak dengan 3. Tengok sini, kita dapat ketaksamaan ini 2 kurang daripada 6. Jadi saya tolak ketaksamaan ini dengan nombor positif, tolak 3, dan jawapan dia, simbol ketaksamaan tetap sama, tidak akan berubah. Jawapan di sinilah, 2 tolak 3 ialah negatif 1, 6 tolak 3 ialah 3. Dapat jawapan ni. Okey, kalau saya nak tambah atau tolak dengan nombor negatif, tengok contoh ketiga dan contoh keempat. Ketaksamaan yang sama, kita guna ketaksamaan yang sama. Sekarang saya tambah dengan nombor negatif, iaitu negatif 3. Tadi saya tambah dengan nombor positif, iaitu positif 3. Sekarang saya tambah dengan nombor negatif. Dia punya simbol ketaksamaan pun tak berubah, tetap sama. Dapat jawapan 2 tambah negatif 3 ialah negatif 1, 6 tambah negatif 3 ialah 3. Dapat jawapan 1 kurang daripada 3. Dan contoh keempat, kita masih guna ketaksamaan yang sama, iaitu 2 kurang daripada 6. Dan contoh ini kita tolak dengan nombor negatif 3. Saya tolak dengan nombor negatif, iaitu negatif 3. Tadi kita tolak dengan positif 3. Sekarang tolak dengan negatif 3. Simbol ketaksamaan pun tak berubah dan dapat jawapan 5 kurang daripada 9. Kita tengok sifat ketaksamaan yang kedua ni. Kalau kamu nak darab, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan suatu nombor positif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Kalau kamu darab dengan nombor positif ataupun kamu bahagi dengan nombor positif, simbol ketaksamaan tetap sama. Contoh, kita ambil contoh yang sama, ketaksamaan 2 kurang daripada 6. Sekarang saya darab dengan nombor positif, darab 3. Tengok, dapat jawapan 6 dan 18. Simbol ketaksamaan tetap sama, tak berubah. Contoh ke-6. Kita cuba bahagi dengan nombor positif, bahagi 2. Masih menggunakan ketaksamaan 2 kurang daripada 6. Kita bahagi dengan 2. Sebelah kiri bahagi 2, sebelah kanan bahagi 2. Simbol ketaksamaan tetap sama, tak berubah, dan dapat jawapan 1 kurang daripada 3. Yang ni, kita tengok yang ni penting sebab ni dia akan dapat jawapan yang bukan dapat jawapan. Dia punya simbol ketaksamaan akan disongsangkan. Simbol ketaksamaan akan disongsangkan. Tengok, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan nombor negatif. Dia kata kalau kamu bahagi nombor negatif ataupun awak darab nombor negatif ataupun awak bahagi nombor negatif, simbol ketaksamaan akan songsang. Songsang bermaksud kamu kena terbalikkan. Terbalikkan tahu? Kalau dia kurang daripada, kamu kena tukar dia jadi lebih daripada. Terbalikkan, itu maksudnya terbalikkan. Contoh 7, 2 kurang daripada 6. Sekarang saya darab.
Saya cuba darab dengan negatif 3. Sebelah kiri darab negatif 3, sebelah kanan darab negatif 3. Jadi simbol ketaksamaan sudah terbalik, songsang, dan dapat jawapan negatif 6 lebih besar daripada negatif 18. Contoh 8. Sekarang saya cuba bahagi dengan negatif 2. Kita bahagi dengan nombor negatif dan saya dapat negatif 1 lebih besar daripada negatif 3. Simbol ketaksamaan sudah songsang. Tengok, tak sama macam tadi. Dah terbalik, songsang. Okey, yang ini dipanggil songsangan terhadap penambahan, ataupun kita darabkan kedua-dua bulah ketaksamaan dengan negatif 1, dia punya simbol ketaksamaan perlu disongsangkan. Contoh, 2 kurang daripada 6. Saya cuba darab dengan negatif 1. Apabila kedua-dua belah darab dengan negatif 1, simbol ketaksamaan perlu disongsangkan. Okey? Ataupun contoh ini, saya ambil ini, negatif 2 lebih daripada negatif 6. Saya darabkan dengan negatif 1. Okay. Sebelah kiri darab negatif 1, sebelah kanan darab negatif 1. Selepas kamu darab negatif 1, dia akan jadi 2 dan 6. Negatif 2 darab negatif 1 ialah 2. 6 darab negatif 1. Negatif 6 darab negatif 1 ialah positif 6. Simbol ketaksamaan perlu disongsangkan. Okay, mari kita buat latihan bersama-sama. Awak salin ni dalam buku tulis awak. Kita buat bersama-sama. Soalan 1A. 8, negatif 8 dan 16. Ini nilainya kecil, ini nilainya besar. Jadi kita guna simbol kurang daripada. Negatif 8 kurang daripada 16. Simbol kurang daripada. Okey, kalau saya nak tambah nombor 2 pada sebelah kiri dan sebelah kanan, ini ketaksamaan dia adalah negatif 8 kurang daripada 16. Jadi kalau saya tambah positif 2, tambah dengan nombor positif, simbol ketaksamaan tetap sama, tidak berubah. Kalau saya tolak dengan tolak dengan positif 2, saya tolak dengan 2, simbol ketaksamaan tak berubah. Kita boleh semak jawapan. Negatif 8 tolak 2, negatif 10. Ini 16 tolak 2, 14. Jadi betul lah, negatif 10 kurang daripada 14. Yang ni kita semak jawapan. Negatif 8 tambah 2 ialah negatif 6. 16 tambah 2, 18. Jadi betul lah, negatif 6 kurang daripada 18. Tengok 1B. Sekarang kita guna simbol lebih besar daripada, sebab nilai 8 lebih besar daripada negatif 16. 8 lebih besar daripada negatif 16. Saya tambah nombor positif pada sebelah kiri dan sebelah kanan. Simbol ketaksamaan tak berubah dan kita semak jawapan. 13 dengan negatif 11. Betul lah, 13 lebih besar daripada negatif 11. Yang ini pun sama, simbol ketaksamaan tetap sama, tak berubah apabila kita tolak dengan nombor positif. Jadi ini dapat 3, ini dapat negatif 21. Betul lah, 3 lebih besar daripada negatif 21. Ini soalan 1 ni, simbol ketaksamaan tak berubah kerana kita tambah dengan nombor positif dan kita tolak dengan nombor positif. Okey, soalan 2. Kita tengok soalan 2. Ini 8 adalah kurang daripada 16. Kalau saya darab dengan nombor positif ni, saya darab nombor positif, simbol ketaksamaan tetap sama, tak berubah. Kalau saya bahagi dengan nombor positif, simbol ketaksamaan pun sama, tak berubah. Kita semak jawapan. 8 darab 2 ialah 16. 16 darab 2 ialah 32. 16 kurang daripada 32. 8 bagi 2 ialah 4. 16 bagi 2, 8. Jadi 4 kurang daripada 8. Tengok C pula. 6 kurang daripada 12. Kalau 6 dan 12 ni saya darab dengan nombor negatif. Simbol ketaksamaan akan berubah. Kamu ingat, kalau kita darab atau bahagi dengan nombor negatif, simbol ketaksamaan perlu songsang. Faham? Songsang bermaksud terbalik. Dan semak jawapan. 6 darab negatif 3 ialah negatif 18.
12 darab negatif 3 yang negatif 36. Ya betul, negatif 18 lebih besar daripada negatif 36. Okey, soalan 3. 6 bahagi negatif 3 dan 12 bahagi negatif 3. Kita bahagi dengan negatif 3. Jadi simbol ketaksamaan perlu berubah. Tadi simbol ketaksamaan tadi adalah kurang daripada, sekarang menjadi lebih daripada. Tadi kurang daripada 6, kurang daripada 12. Sekarang akan menjadi lebih daripada, lebih lah. Sebab awak bahagi dengan negatif 3. Apabila kita darab dengan nombor negatif ataupun bahagi dengan nombor negatif, simbol ketaksamaan perlu disongsangkan. Tengok, dua-dua ni. Dan yang keempat, kita semak nilai ni, negatif 6 lebih besar daripada negatif 12. Dan ini 1/6 lebih besar daripada 1/12.